pergi ke timur, dia naik kapal, dia buat nama dia Hizib Bahri, Hizib Bahr, Hizib laut. Jadi doa-doa di atas laut untuk selamatlah. Lalu bila dia berjalan di tanah, dia tulis nama dia Hizib Barri, tanah. Dikumpulkanlah semua yang berkenaan zikir-zikir ayat Quran berkenaan dengan safar di atas tanah. Contoh dia. Tapi dia tak ada Hizib Jawi, naik kapal terbang, dia tak ada kapal terbang sama tu kan. So datanglah seorang ulama besar UC Qarawin bernama Profesor Dr. Abdul Hadi At-Tazi. Ni rahimahullah, meninggal tahun 2014. So Syekh Abdul Hadi Tazi ini ulama besar Al-Azhar, dia pernah menjadi duta di Maghribi, duta Maghribi ke banyak negara termasuk Iraq, termasuk Saudi dan berbagai negara lain. Jadi dia ini kerana terlalu terkenal dan dia ulama, jadi dia ada karang banyak kitab tahqiq. Rihlah Ibn Battutah pun dia tahqiq yang terhebat, 5 jilid tahqiq yang terbesar dengan manuskrip yang paling banyak. Dia ulama besar. So dia ni pernah cerita dekat kami, dia pernah naik kapal terbang, turun landing ceramah naik balik, turun landing naik balik, turun. Jadi waktu dia di atas udara lebih banyak di tanah dari daratan. Sampai macam tu. So lepas tu dia cerita, bila dia nak baca, dia dah lazim baca 2 wirid ni, Hizib Bahri dengan Hizib Barri. Tapi bila dia naik kapal terbang tu tak betul, sebab dia bukan naik kapal. Dia kata macam tu, Bahri tak sesuai. Lepas tu kalau dia baca yang Barri, tak betul juga sebab dia ke atas udara. So dia kata dia tengok ke bawah, kalau duduk tepi bolehlah tengok, kalau ada ke atas laut tu dia bacalah Bahri, kalau ke atas darat tu dia bacalah Barri, dia kata. Maka akhirnya dia kata dia kena susun ayat-ayat Al-Quran, doa-doa Rasulullah SAW yang berkenaan dengan udara, Al-Jawi. Ini kita panggil doa. Maka dia susunlah nama dia Hizbul Jawi, Hizib di udara. Ini bukan berarti ini Rasul tak pernah buat, bukan. Dia isi di ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca diulang. Boleh ke tidak? Ini ulama kata semua, banyak yang kata boleh. Dia ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang besar-besar memang menyusun baca Al-Quran. Al-Quran kan perlu untuk dibaca, perlu untuk diulang, perlu untuk kita ambil tafaul dan barakah daripadanya, berta'awuz dengan dia, iaitu memohon perlindungan dengan melalui ayat-ayat Al-Quran. Contoh dia. Itu saya masukkan Hizib Jawi yang kami dapat terus daripada cucunya dan lain-lain, insya-Allah. Jadi satu pensejarahan yang menariklah dalam penerbitan kitab ni. Apa yang saya ingin ulang semula, Doktor, ialah tentang bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita sungguh pun berada di Universiti Islam, dia tiada amalan yang khusus yang dibekalkan kepada mereka. Jadi dia satu benda yang runcinglah, dan saya kami ni berterima kasihlah kepada Doktor atas kesedaran tentang hal ini dan menerbitkan dan menyusun wirid-wirid dan juga hizib-hizib yang berguna untuk menjadi bekalan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan agama ni, dan jurusan-jurusan lain pun boleh jugalah amalkan hizib ni. Bagi saya lah, kalau pengalaman saya dulu belajar di luar negara, kalau tanpa hizib, tanpa wirid atau tanpa membaca Quran dan sembahyang tu, mungkin kita akan menjadi lost lah. Zaman sekarang ni kita mendengar pelajar-pelajar depression, pelajar-pelajar tertekan, stres, apa semua ni. Mungkin salah satu ubat ataupun vitamin mujarab kepada rohani dia tu ialah wirid-wirid dan juga hizib-hizib ni yang tidak diamalkan. Jadi berkat daripada hizib-hizib yang disusun oleh alim ulama kita yang besar-besar yang dahulu, mungkin dia boleh menjadi mengisi kelompongan ataupun kekosongan yang dialami oleh generasi pelajar kita pada masa kini. Jadi mungkin Doktor boleh bagi sedikit kesimpulan dan juga tambahan akhir lah terhadap hizib ni dan juga seluruh penerbitan-penerbitan Doktor yang telah Doktor hasilkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit cerita kenapa hizib ini juga lahir. Salah satu keluhan waktu Covid dahulu, iaitu buku ni terbit waktu Covid lah basically, adalah pelajar, banyak sangat pelajar di UIA pada waktu itu yang mengalami depression. Ini jelas, itu adalah facts. Sehingga kan fakulti ilmu wahyu, kuliah ilmu wahyu dengan dekannya mengadakan spiritual enhancement. Ni spiritual enhancement, nama dia pun dah jelas, untuk meningkatkan kualiti spirituality. Jadi akhirnya
saya sebut kepada rakan-rakan rakan pensyarah yang hebat-hebat, cuba kita tengok ulama dulu. Siapakah dia Al-Imam Syekh Abdullah Fahim? Siapa dia? Dia ada kitab sabat khusus wirid dia, Ad-Daur A'la dia, dengan wirid Hizib Bahar dia, dengan Hizib Nasr dia amalkan. Dan kalau kita tengok ulama lain pun ada. So kenapa kita di UIA ni yang belajar agama nak buang pula benda ni? Bukan nak buang, ni tak ada, kan? So kita patut promote, and bagi orang yang perlu pada spirituality, so why not? So kena adalah. So akhirnya kita pun kami pun mula membaca Yasin dan tahlil setiap malam Jumaat walaupun online ketika Covid. Dan Prof Badri pernah membaca juga dengan Hizib Bahar, dan saya bila dipanggil untuk daurah-daurah memang diminta oleh kawan-kawan untuk ikut membaca supaya bersama-sama mendidik mereka supaya mereka melazimi ada wirid dan hizib yang mereka istiqamahkan. Ingat bahasa atau dalam hadis dan juga kalam ulama menjelaskan bahawa kepentingan istiqamah. Walau sedikit tapi istiqamah ni lebih baik panjang-panjang tapi sekali lepas tu dah tak buat. What's the point? Itu dia, insya-Allah. Jadi kita sudah sampai kepada penghujung bersama kita Dr. Aiman, dan kita sudah bahaskan dua kitab yang terbaru daripada Dr. Aiman, iaitu terjemah Wadihah, iaitu terjemah kepada kitab Durus Falak oleh Kiai Maksum Ali, dan yang kedua tentang kitab yang berjudul Al-Ahzab Al-Mustalzamah, iaitu kitab himpunan wirid yang dikarang khusus untuk mahasiswa Universiti Islam. Pada masa yang sama juga, sebelum ini juga Dr. Aiman juga seperti yang disebut telah menerbitkan satu buku yang Dr. Aiman sebut beberapa kali, iaitu tokoh Syekh Abdullah Fahim. Kalau Syekh Abdullah Fahim ni senang nak cerita, dia datuk kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu tok kepada Abdullah Ahmad Badawi, Abdullah bin Tuanku Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim. Inilah bukunya tentang sejarah dan juga kerangka-kerangka pemikiran yang penting yang Dr. Aiman bersama dengan PU Faiz dan juga saudara Amir karangkan dalam buku ni. Jadi kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor atas kesudian melapangkan waktu di kemah Akademi Jawi Malaysia sempena pesta buku ni. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh luang waktu sikit lah kalau ada orang nak datang. Boleh.